Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah dan kawan-kawan sekalian, nama saya Nurfatihah binti Muhammad Noor. Saya daripada kelas HM2524A1, nombor matrik 2020950855. Saya adalah pembentang yang pertama yang akan menerangkan tentang tajuk penghayatan rukun negara dalam pembinaan etika dan peradaban. Bermulanya saya akan memperkenalkan para pembentang-pembentang yang akan menerangkan tentang penghayatan rukun negara dalam pembinaan etika dan peradaban, iaitu pembentang yang pertama iaitu saya sendiri, Nurfatihah binti Muhammad Noor, dan yang seterusnya ialah Muhammad Faris Mukmin bin Muhammad Nasrul, dan pembentang yang ketiga ialah Wan Roslina binti Wan Kamarul Bahrain, dan pembentang yang keempat ialah Muhammad Izzat bin Samsul Kamar, dan yang terakhir ialah Vivi binti Jimmy. Pengenalan kepada penghayatan rukun negara dalam pembinaan etika dan peradaban ialah meliputi penghayatan rukun negara dalam pembinaan etika dan peradaban ialah bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu serta mengetepikan perbezaan sesuatu kaum demi menjalani kehidupan yang harmoni. Di samping itu, pelbagai manfaat yang diperolehi oleh setiap lapisan masyarakat dan tidak lupa juga kepada individu yang mengamalkan prinsip rukun negara. Kepentingan yang kami perolehi dari tajuk ini ialah kita sewajarnya mengekalkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat maupun masyarakat di luar sana yang kurang terhadap penghayatan rukun negara. Oleh itu, sesebuah negara akan dapat hidup aman, damai dan harmoni dalam sesebuah masyarakat yang majmuk maupun dalam sesuatu bangsa tersebut. Memperkukuhkan perpaduan dalam masyarakat yang berbeza kaum amatlah penting dalam sesebuah negara tersebut, iaitu prinsip-prinsip yang terdapat dalam rukun negara mestilah terus diperkasakan bagi mengikat perpaduan kaum dan wajib diamalkan oleh setiap warga negara. Hal ini demikianlah ia juga mampu meningkatkan jati diri dalam mencapai perpaduan masyarakat yang berbeza kaum seperti di negara Malaysia. Hal ini kerana kita patutlah mengetengahkan peranan kerajaan dalam mengambil peluang dan ruang seperti menganjurkan program yang bertemakan rukun negara, dan seterusnya kita juga seharusnya menitik beratkan terhadap peranan ibu bapa supaya sentiasa memberikan galakan dan dorongan kepada anak-anak mereka agar terlibat dalam program kenegaraan yang dianjurkan oleh pihak sekolah, institusi kerajaan dan sebagainya. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kepada pembentang yang seterusnya ialah Muhammad Faris Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Mukmin bin Muhammad Nasrul, nombor matrik 2020965715 daripada grup HM2524A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi analisa dan perbincangan untuk poin yang pertama, iaitu melahirkan masyarakat yang harmoni, jadi saya boleh menegaskan setiap lapisan masyarakat mestilah sentiasa mengamalkan sikap yang positif dalam melaksanakan apa jua kerja tanpa membawa unsur-unsur negatif yang boleh mengugat keamanan negara serta melemahkan semangat perpaduan. Jadi, sebagai contoh, sekiranya membuat perkara yang negatif sudah pasti memberi impak yang buruk. Hal ini akan memberi impak yang buruk seperti mana yang berlaku
pada 13 Mei 1969, iaitu peristiwa permusuhan kaum. Jadi, oleh sebab itu, penghayatan rukun negara sangat penting diamalkan oleh semua kaum yang berada di negara ini bagi melahirkan masyarakat yang menyayangi negara. Seterusnya, penghayatan rukun negara dalam membentuk etika dan peradaban dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia dengan mengamalkan nilai-nilai murni, dapat melahirkan insan yang berguna dalam melaksanakan apa jua kerja, sama ada untuk diri sendiri maupun berkhidmat untuk masyarakat. Dalam membentuk individu yang berakhlak baik atau mulia, ini perlulah diasuh sejak mereka kecil lagi. Seperti mana bak kata pepatah, melutur buluh biar dari rebunya, dan sememangnya tidak dinafikan melakukan apa jua kebaikan sudah pasti mendapat balasan yang baik, sama ada di dunia maupun di akhirat. Jadi, saya menegaskan lagi bahawa penghayatan rukun negara ini memberi impak yang baik sekiranya diamalkan kepada individu maupun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marusdina binti Wan Kamarul Bahrain. Nombor metrik 20209875559. Saya dari kelas HN 2524A2. Terima kasih kepada Faris. Saya teruskan perbincangan kita, iaitu memperkukuhkan ketahanan nasional melalui rukun negara. Amalan rukun negara ini bukan hanya kepada pelajar dan murid sekolah, malah ahli dewasa, ibu bapa, ketua kaum, guru dan orang awam juga seharusnya mempunyai tanggungjawab yang sama, iaitu fahami dan amalkan prinsip negara. Namun begitu, semangat yang terkandung dalam rukun negara semakin hari semakin dilupakan oleh generasi muda sekarang. Mereka tidak begitu menghargai jasa yang diperjuangkan oleh pahlawan pada masa dahulu yang memerdekakan negara kita. Oleh itu, sebagai langkah memperkukuhkan semula semangat rukun negara di dalam diri, kita dapat menubuhkan kelab rukun negara bagi peringkat persekolahan dan sekretariat rukun negara bagi peringkat mahasiswa yang bertujuan untuk menghidupkan kembali penghayatan rukun negara di kalangan generasi muda. Selain itu, kita sebagai rakyat juga perlulah menumpukan perhatian sepenuhnya, iaitu setia kepada raja dan negara untuk memperkukuhkan lagi ketahanan nasional di negara kita. Poin seterusnya ialah membentuk masyarakat yang berpandangan jauh. Membentuk masyarakat yang berpandangan jauh dari segi memajukan ekonomi negara serta memajukan negara. Jika seluruh rakyat Malaysia mengamalkan nilai-nilai murni sesama masyarakat, sudah tentu negara kita dapat berkembang maju dan pesat di masa akan datang. Oleh itu, rakyat juga hendaklah sentiasa memberi sokongan kepada kerajaan untuk membentuk negara yang aman dan stabil. Selain itu, kita juga sebagai rakyat Malaysia hendaklah menyokong produk keluaran negara kita agar ekonomi negara kita dapat ditingkatkan dan sebagai tanda sokongan kepada usahawan di negara kita. Ini dapat meningkatkan lagi ekonomi negara kita. Sekian daripada saya. Seterusnya, saya mempersilakan Muhammad Izzat untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Izzat bin Syamsul Kamar.
daripada Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, kos pengurusan makanan dan dengan kos awanan. Okey, terima kasih Warga Selah. Seterusnya kita akan pergi ke poin yang seterusnya, iaitu membentuk masyarakat yang patuh pada undang-undang dan perlembagaan. Seperti mana kita tahu, perlembagaan di Malaysia ini dipanggil Perlembagaan Persekutuan, dan prinsip keluhuran perlembagaan merujuk kepada ketinggian dan keluhuran undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Keluhuran perlembagaan Malaysia ni terkandung dalam status undang-undang yang paling tinggi, iaitu sumber dan asal-usul sumber undang-undang yang sebut dalam perkara 411, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Okay. Perlembagaan persekutuan ini ataupun dipanggil sebagai Perlembagaan Malaysia juga memastikan keadilan sosial wujud antara kaum. Bagi memastikan keadilan antara kaum, kebebasan sosial dan dihadkan kepada sosial, iaitu ini bermakna seorang itu diberikan kebebasan bersuara, tetapi kebebasan ini disekat kerana tidak boleh bercakap mengenai isu-isu sensitif, mengenai hak orang Melayu, mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, lepas tu agama Islam sebagai agama sebagai agama rasmi, bukan agama persekutuan, agama rasmi kerajaan. Dan jika perkara ini dibicarakan, ini akan membawa kesan negatif dalam negara kita. Perlembagaan juga menetapkan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera, dan Putera di Sabah dan Sarawak tidak boleh dipersoalkan, kerana ini adalah jaminan awal, di mana ini adalah jaminan awal sebelum kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Namun semua rakyat Malaysia tanpa mengenal kaum adalah sama rata. Mereka adalah sama di sisi undang-undang yang ada dalam negara ini. Ini jelas sekali menunjukkan bahawa perlembagaan adalah kunci kepada masyarakat berbilang etnik Malaysia untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian kepada kaum demi mencapai kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara itu sendiri. Okey, kita pergi ke poin seterusnya, iaitu membentuk masyarakat yang berdaulat. Setiap prinsip yang terkandung dalam rukun negara sebenarnya dia mempunyai matlamat yang tertentu dan mempunyai maksud yang tersirat yang mesti dihayati dan diamalkan oleh rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Menyedari kepelbagaian agama dalam masyarakat negara, kepercayaan kepada Tuhan dipilih sebagai prinsip utama Biro Hal Ehwal Agama. Ia membolehkan rakyat ini berpegang teguh kepada kepercayaan mereka dan membina Malaysia yang berdaulat untuk kebaikan bersama. Walaupun perlembagaan persekutuan menetapkan Islam adalah agama rasmi dan kepercayaan lain dan juga kepercayaan lain boleh juga diamalkan, bukan makna kalau kita kata agama Islam ni sebagai agama rasmi, agama lain tidak boleh diamalkan. Tapi dalam konsep ini, agama lain juga boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana tempat di negara ini. Menyedari kepentingan ahli masyarakat berpegang teguh kepada ajaran agama. Prinsip ini dipilih sebagai prinsip pertama rukun negara, iaitu agama merupakan elemen penting yang membentuk kerohanian. Masyarakat kita berprinsip percaya kepada Tuhan, iaitu itu adalah rukun negara utama, iaitu harus menyatukan hubungan antara kepelbagaian kaum dan mewujudkan identiti yang bersatu padu, kerana doktrin setiap agama menekankan kepentingan hubungan sesama manusia. Oleh itu, untuk mula mengambilkan iktibar daripada nilai dan makna kepercayaan yang ada dalam setiap agama yang dianut oleh rakyat Malaysia, kesamaan nilai dan makna ialah yang dapat menyatukan hati dan nurani kita semua demi kepentingan dan tanggungjawab bersama serta membentuk perpaduan dan kerohanian negara. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan mempersilakan
Nur Fatihah untuk meneruskan pembatangan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera, nama saya Vivi binti Jimmy, bernomor metrik 2020990967. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai analisa dan perbincangan daripada ahli kumpulan saya. Seperti yang kita tahu, bahwa rukun negara sebagai pengukuh kepada ketahanan negara. Ketahanan nasional adalah pokok persoalan yang mengundang pengisian dari pelbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ketahanan nasional adalah mengenai hal-hal ehwal sosial yang berterusan kerana liku-liku yang ditempuhi adalah cabaran yang terpaksa didepani. Rukun negara adalah suatu ideologi untuk menyeragamkan fahaman di kalangan pelbagai kelompok etnik. Malah rukun negara juga adalah hasrat yang diterapkan untuk membentuk sebuah negara bangsa Malaysia yang benar-benar patriotik dan memelihara kemakmuran dan keamanan dan kesejahteraan. Seterusnya, rukun negara sebagai ideologi kebangsaan. Kesedaran untuk mewujudkan masyarakat yang beretika dan beradab di negara berbilang kaum seperti di Malaysia adalah tanggung jawab yang berat. Hakikat kepelbagaian ini adalah untuk menambahkan seri kehidupan, saling mempelajari dan saling berinteraksi serta saling bertolak ansur. Rukun negara yang dibentuk oleh pemimpin Malaysia adalah untuk mengatasi segala perbezaan yang terdapat dalam masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. 5 prinsip rukun negara diwujudkan untuk membentuk masyarakat Malaysia yang beradab dan beretika serta saling menghormati antara satu sama lain, tidak mengira kaum, agama dan bangsa. Sebagai kesimpulannya, mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang beradab, beretika, serta bersatu padu tanpa mengira kaum, agama, dan bangsa, serta saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan akan dapat membantu negara kita mempertingkatkan dan mempergiatkan lagi pertumbuhan ekonomi serta mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara yang bersifat liberal dan demokratik. Oleh itu, kewujudan rukun negara ini menjadi satu titik permulaan ke arah pembentukan dan kemajuan Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian dan terima kasih.